جمل يا جمل يا جمل يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمل يا جمل يا جمل يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمل يا جمال يا جمل يا جمال يا جمل يا جمل يا جمال يا جمال يا جمال يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. Sambung hari ini pada perbicaraan bab sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. بسند المتصل إلى إمام المصنف رحمه الله تعالى شيخ إسماعيل بن يوسف النبهاني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah aidan radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidah. Fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu juga, kerana sebelum hadis sebelum ini juga telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu oleh Sayyidatina Aisyah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda itu bersembahyang di malam hari 11 rakaat. Satunya itu witir. Fa idza faragha minha, apabila selesai daripadanya, ittaja'a ala syiqhil ayman, Nabi akan duduk mengiring di atas lambungnya yang kanan. Ada riwayat 13, ada riwayat 11. Riwayat hadis ini 11. Ada riwayat 13. Ada riwayat 9, ada riwayat 7. Jadi mungkinlah kadang-kadang Nabi buat 7, kadang-kadang Nabi buat 9. Kadang-kadang Nabi buat 11, kadang-kadang Nabi buat 13. Qala, dan hukum mengiring sebelum daripada subuh ini, sebelum daripada solat subuh, ia hukumnya adalah sunat di isi mazhab Syafi'i kita. Bahkan ada bacaan-bacaan pula ketika mana mengiring. Kita akan sebut lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha aidan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 9 rakaat. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada malam hari 9 rakaat. Ai fi ba'dil awqat, pada sebahagian daripada waktu. Kerana untuk tidak menafikan riwayat yang sebelum ni kata 11. Ada kata 13. Wa an Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhuma annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Huzaifah bin al-Yaman, kita tahu dah, penjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya beliau menyebut Nabi SAW
semayang di malam hari. Qala, kata Huzaifah, falamma dakhala fi solah, tak kala Nabi masuk ke dalam solat, qala, Nabi baca, Allahu akbaru zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini doa iftitah Nabi SAW. Allahu akbar, Allah Maha Besar, zul malakut, pemilik kerajaan, pemilik keagungan, wal jabarut. Al jabarut ini ialah kekuasaan. Wal kibriya, kesempurnaan dari sudut zat. Wal azamah, kesempurnaan dari sudut sifat. Tu kesempurnaan belaka kibriya dan azamah. Qala, kata Huzaifah, thumma qara'a boleh dengar saya guna data dah. Biasa guna wifi putus. Sebab wifi mesin ni kurang sikit. Memang bukan kurang sikit lah, kurang banyak. Baik. Jadi Nabi SAW membaca surah Baqarah dengan sempurna. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Ada rukuknya itu nahwan min qiyamih. Seakan-akan sama dengan qiyamnya. Jadi qiyam Nabi baca surah Baqarah. Nabi surah Baqarah, baca surah Baqarah. Wa kana yaqul, dan Allah Nabi bersabda ketika mana rukuk itulah, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha besar, maha agung. Thumma rafa'a ra'sah, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ih, maka adalah qiyamuhu, berdirinya itu nahwan min ruku'ih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seumpama dengan rukuknya. Hadis ini disebut dalam syarah Muslim Imam Nawawi, yang menyebutkan bahawasanya yang menjadi hujah kepada Imam Nawawi boleh i'tidal itu sama panjang, i'tidal itu panjang, termasuk dalam rukuk panjang. Yang dalam hadis fakana qiyamuhu, berdiri ketika mana i'tidal nahwan min ruku'ih, seumpama dengan rukuk. Tapi kalau kita perhati dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, kalau silapnya Imam Nawawi sebut, bukan semata-mata telok sebegitu, tetapi perlu kepada ada zikir. Ada pun yang mengatakan secara mutlak boleh boleh berdiri panjang ketika mana i'tidal. Rukun i'tidal itu rukun panjang. Kalau silapnya, pendapat itu dipegang oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Wa kana yaqulu, dan ada Nabi SAW bersabda ketika mana rukuk tu, ketika mana i'tidal, masuk. Dah uci. Ada orang mari sekejap Baik, sambung balik. Gitu. Jadi Nabi bersabda ketika mana i'tidal. Ketika mana i'tidal itu li rabbiyal hamdu. Li rabbiyal hamdu, bagi Tuhanku lah kepujian. Jadi Nabi dalam matan ini 2 kali. Maksudnya Nabi SAW mengulang. Bukanlah bermaksud Nabi baca 2 kali saja. Tetapi yang dikehendaki di sini ialah Nabi mengulang-ulang. Thumma sajada, kemudian Nabi sujud. Fakana sujuduhu nahwan min qiyamih, adalah sujudnya seumpama daripada qiyamnya. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi bersabda ketika mana sujudnya,
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha tinggi dari sudut zat. Bukan Allah Ta'ala duduk langit. Tapi tinggi dari sudut makanah. Dari sudut kedudukan. Thumma rafa'a ra'sahu fakana ma baina sajdataini nahwan minas sujud. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Maka dah Nabi duduk. Fakana ma baina sajdataini nahwan minas sujud. Maka dah Nabi duduk. Duduk di antara dua sujud itu nahwan minas sujud. Seumpama dengan sujud juga. Jadi juga lagi disebut Imam Nawawi kata duduk antara dua sujud juga rukunnya panjang, tidak ruku pendek seperti mana yang diiktimad oleh jumhur, oleh yang muktamad mazhab Syafi'i kita. Jadi duduk tu macam sujud. Wa kana yaqul, dan ada Nabi bersabda, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosaku. Hatta qara'a, sehinggalah Nabi membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah wa Ali Imran. Wan Nisa wal Maidah awil An'am. Au di sini khilaf syak bagi rawi. Khilaf ataupun syak pada rawi, perawi itu khilaf. Di sini kita nampak zahirnya seolah-olah Nabi selepas daripada duduk atas sujud, Nabi tu baca surah. Pemahaman ini kita kena perlu perinci sikit hadis ni. Kerana di sini kemungkinan secara ikhtisar, secara ringkasnya, atau sebut lagi, tak mengulang lagi perkara yang pertama. Cumanya perawi kita ni terus sebut baca Baqarah, sebut Ali Imran, nak sebut beri kepada kita. Nabi bangun macam ke tadi tu, macam Nabi buat tu. Nabi bangun baca surah Ali Imran, rokok macam Ali Imran, i'tidal lama, sujud lama, gitu. Lepas tu Nisa pula, lepas tu Maidah pula. Ai annahu shalla 4 raka'atin. Bahawasanya Nabi SAW sembahyang 4 rakaat. Qara'a fil ula, Nabi membaca pada rakaat yang pertama Al-Baqarah, surah Baqarah. Wa fi tsaniyati Ala Imran, pada rakaat yang kedua Ala Imran. Wa fi tsalitsati An-Nisa, dan pada rakaat ketiga An-Nisa. Wa fi rabi'ati Al-Maidah, pada rakaat yang keempat Al-Maidah awil An'am. Wa syakku fihi ma min syu'bah, dan syak au tadi tu ialah daripada Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti, rawi hadzal hadis. Nabi memanjangkan berdiri kerana nak tunjuk berdiri itu adalah lebih baik daripada rukun lain. Dalam mazhab Syafi'i kita, rukun yang paling aula kita panjang adalah rukun berdiri. Adapun Nabi memanjangkan sujud kerana nak sebut seafdal tempat untuk berdoa adalah sujud. Ini di sisi mazhab Syafi'i kita. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bi ayah, dengan baca satu ayat daripada Al-Quran. Ayat mana ni? Ayatnya ialah in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maksudnya Nabi membaca ayat ini, membaca surah ini sampai ke subuh. Diulang-ulang ayat tu. Dalam sembahyang tahajud. Dalam sembahyang tahajud. Kerana apa? Kerana Nabi nak bertafakur pada ayat itu sendiri. Maka dipaham di sini harus kita mengulang-ulang satu ayat dalam solat. Sehinggalah walaupun satu ayat dalam solat tu boleh kita baca. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sembahyang pada satu malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri saw. Dan tidak adalah, dah kekal lah Nabi berdiri sehinggalah aku ni berkeinginan, hamam tu berkeinginan bi amri saw, dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Qila lahu, lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wa ma hamam tabi, apakah yang kamu kendak tu? Perkara buruk apa yang kamu kendak tu? Qala, katanya, hamam tu an aq'uda wa ada'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku berkehendak nak tinggal, nak duduk, wa ada'an nabiyya, dan aku nak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kerana sembahyang Nabi terlalu panjang. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni boleh duduk ketika mana sembahyang, kalau mananya lengoh tu imam baca panjang, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masih lagi ada adab dengan Nabi, tak duduk. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisa. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk. Wa yaqra'u wa jalis, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam keadaan dia duduk. Tapi Nabi duduk ni bukan duduk di atas kursi. Duduk di atas tempat biasa. Duduk atas latar. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 atau 40 ayatan qama fa qara'a wa huwa qa'im. Boleh tak? Sila. Baik, apabila lah kekal Nabi sallallahu, apabila sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ayat 30 ataupun 40 au di sini pula, ialah syok daripada Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai 30 atau 40 lebih kurang. Faqama faqara'a wa huwa qa'im. Nabi berdiri pula. Wa huwa qa'im. Dalam keadaan Nabi sembahyang berdiri. Mula-mula Nabi sembahyang, Nabi memulakan sembahyangnya ketika dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi sampai ke 40 ayat Nabi berdiri. Nak menunjukkan kita boleh. Kalau kita mampu tengah sembahyang, boleh kita bangun berdiri. Kalau sembahyang sunat memang tak ada masalah dah. Sembahyang sunat memang boleh duduk, boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Tak ada masalah. Boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Nabi ni sembahyang sunat. Ini pula dikira ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung usia. Di hujung usia. Boleh. Apabila cukup 40 Nabi berdiri. 40 ayat Nabi berdiri. Dah. Nabi berdiri. Jadi zahir di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terbaca ayat ketika mana Nabi berdiri, ketika mana Nabi naik berdiri. Nabi tak baca surah. Adapun ini menjadi hujah bagi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kita. Apabila kita nak turun, contohnya kita tengah semayang, kita berdiri, tak mampu nak duduk, kita tak mampu nak berdiri, nak duduk, kita tetap kena baca juga ketika mana kita turun tu, proses turun. Ada pun dalam keadaan menaik, contohnya ketika semayang kita mampu, maka kita ni tak boleh baca ketika mana naik. Berhenti bacaan kita naik. Diri cukup diri, baru kita baca. Boleh lah? Baik. Thumma raka'a wa sajada. Kemudian Nabi SAW rakaat dan sujud. Thumma sana'a fi raka'ati tsaniyati mithla dhalik. Kemudian Nabi buat dalam rakaat yang kedua sama seperti sebelum tu. Yang ni Nabi duduk dulu, cukup dulu Nabi bangun tinggi. Wa an Abdullah bin Syaqiq qala, daripada Abdullah bin Syaqiq katanya, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tatawwu'i. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tatawwu'i, pada sembahyang sunatnya, sunat Nabi. Faqalat, maka kata Sayyidatina Aisyah, kana yusalli lailan tawilan qa'ima. Nabi sembahyang panjang dalam keadaan berdiri, sembahyang malam. Wa lailan tawilan qa'idan. Nabi sembahyang panjang juga dalam keadaan duduk. Fa idza qara'a, apabila Nabi baca, wa huwa qa'imun,
dalam keadaan Nabi berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Nabi raka'a dan sujud wa huwa qa'imun. Dan dalam keadaan Nabi berdiri. Macam mana tu? Maksudnya, apabila nak tu, Nabi sujud macam biasa. Nabi raka'a macam biasa. Wa idza qara'a wa huwa jalisun, raka'ah wa sajada wa huwa jalisun. Apabila Nabi baca dan juga Nabi jalis, Nabi duduk, dalam keadaan Nabi duduk, raka'ah wa sajada wa huwa jalis. Nabi raka' dan juga duduk tu sujud seperti mana awal orang sembahyang duduk. Jadi Nabi SAW dia ada khususiat sendiri. Kalau kita ni sembahyang mampu berdiri, kita pergi sembahyang duduk, kita dikira orang malas. Hanya boleh pahala separuh daripada pahala orang berdiri. Orang sembahyang berdiri. Kalau kita sembahyang duduk. Kita mampu sembahyang berdiri, kita sembahyang duduk. Boleh separuh saja pahala. Ada pun orang yang sembahyang duduk dalam keadaan dia tak mampu berdiri, dia boleh pahala penuh. Nabi SAW walaupun Nabi sembahyang dalam keadaan duduk, Nabi mampu berdiri, tetap juga diberi pahala penuh kerana Nabi mustahil malah. Mustahil malah. Kerana malah itu perkara yang tidak patut bagi Nabi. Boleh? Besar. Wa an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, daripada Hafsah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatih. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam solat fi subhatih. Ai nafilatih. Sembahyang sunat. Qa'idan dalam keadaan duduk. Wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha hatta takuna atwala minha. Dan adalah bahawasanya Nabi membaca surah itu dan mentartilkannya, memperlahankan bacaannya itu sehinggalah atwala minha, sehingga adalah ianya lebih panjang dari lebih panjang. Sehinggalah maksudnya di sini sehingga surah pendek hatta suratul qasirah, lebih panjang daripada sembahyang daripada hak panjang asal. Nabi baca hak pendek berasa panjang. Sebab apa? Sebab jadi Nabi baca dengan tartil. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha katanya, walladhi nafsi biyadih, demi yang nyawaku dalam genggamannya, dalam genggaman kekuasaannya, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana aktsaru salatihi qa'idan illa al-maktubah. Nabi tidak meninggal sehinggalah banyak sembahyangnya itu dalam keadaan duduk, kecuali sembahyang dalam keadaan sembahyang maktubah, sembahyang fardu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u qiyamal lail, tidak meninggalkan qiyamul lail. Wa kana idza marida aw kasila, apabila Nabi sakit ataupun Nabi kurang semangat, bukan Nabi malah, tapi Nabi kurang semangat, Nabi letih, solat qa'idan, Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla adh-dhuhri. Aku sembahyang bersama dengan Nabi 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atain ba'dahu, 2 rakaat selepas daripadanya, selepas daripada zuhur. Sebelum zuhur 2, selepas 2. Wa rak'atain ba'dal maghribi fi baiti, 2 rakaat selepas daripada maghrib di rumahnya. Wa rak'atain ba'dal isya'i fi baiti, dan 2 rakaat selepas daripada isya' di rumahnya juga. Jadi sini ada ihtimal, adakah Nabi sembahyang 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak sahaja di rumah ataupun semuanya di rumah? Maka sebenarnya yang aula kita sembahyang sunat di
di rumah, sembahyang fardu di masjid. Wa an Hafsah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain khafifatain. Daripada Hafsah radhiyallahu taala anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringkas. Hina yatlu'ul fajr, ketika mana terbitnya fajar, yakni ketika mana masuk waktu subuh. Kerana memendekkan waktu, memendekkan sembahyang 2 rakaat sembahyang subuh itu lebih aula daripada memanjangkannya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atay al-fajr fi as-safar wala fil hadar wala fi as-sihhati wala fi as-saqam. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum daripada fajar, sebelum sembahyang subuh, fi safari pada ketika dalam musafir, wala fil hadari ketika mana bermukim, wala fi sihah dan ketika mana sihat, dan wala fi saqam ketika mana sakit. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Aku menghafal, aku mengingati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Ini bab sembahyang sunat, sembahyang rawatib. Rakaatain qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'dah, 2 rakaat selepasnya. Wa rakaatain ba'da al-maghrib, 2 rakaat selepas daripada maghrib. Wa rakaatain ba'da al-isya, 2 rakaat selepas daripada isya. Jadi tidak disebut di sini 2 rakaat sebelum daripada subuh. Wa qala Ibnu Umar, katanya Ibnu Umar, wa haddathatni Hafsah. Hafsah cerita kepadaku bi rakaatil ghada, dengan 2 rakaat sebelum daripada subuh. Walam akun arahuma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok Nabi SAW buat 2 rakaat sebelum daripada subuh. Iyalah, memang saya nak Ibnu Umar tak pernah tengok. Tetapi kita perlu ingat, ada kemungkinan Nabi sembahyang dalam rumah. Nah, ada hadis di sana, ada hadis Nabi sembahyang sunat di dalam rumah. Wa an Mu'adzah qalat, daripada Mu'adzah qalat katanya. Mu'adzah ini ialah Ummus Sahbah Al-Basriyah. Katanya, qultu li Aisyah radhiyallahu taala anha, aku berkata kepada Aisyah, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha? Qalat na'am, ya, sembahyang sunat duha ya. 4 rakaat, 4 rakaat, wa yazidu ma syaa Allah azza wa jalla. Dan Nabi menambah dengan apa yang Allah Taala izin. Kebanyakan solat duha Nabi adalah 4 rakaat. Tetapi yang paling banyak pahalanya adalah 8 rakaat. Dan yang paling banyak dari sudut bilangan, diisi ya, pendapat yang rajih ulama mazhab Syafi'i adalah 8. Kadang-kadang Nabi sembahyang 4. Kadang-kadang Nabi sembahyang 2. Kadang-kadang Nabi sembahyang 6. Kadang-kadang Nabi sembahyang 8. Kadang-kadang Nabi sembahyang 12. Paling banyak dalam riwayat Nabi sembahyang 12. Dan sembahyang sunat duha ini bagus. Orang yang mana menjaga sembahyang sunat duha, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dan juga pahala sembahyang sunat duha ini, kita boleh sedekah dengan seolah-olah kita sedekah 360 sendi. Pada badan kita ada 360 sendi. Maka kita sembahyang sunat duha umpama kita sedekah dengan 360 sendi. Tunggu sekejap, nak ambil air. Ambil air masuk. Baik, sambung.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 rakaat. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha 6 rakaat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang duha sehingga kami kata Allah, memang Nabi tak tinggal, sehingga kami berkata Nabi tak tinggal. Wa yad'uha, dan kadang-kadang Nabi tinggal hatta naqula la yusalliha, sehingga seolah-olah sehinggalah kami kata dia dak sembahyang, Nabi dak sembahyang dah ni. Nabi buat gini seolah-olah untuk menunjukkan kepada kita sembahyang duha ini tidak wajib. Dan Nabi takut juga perkara itu perkara jadi wajib atas umat dia, jadi susah pada umat dia. Wa an Abi Ayyub al-Ansari, daripada Abi Ayyub al-Ansari, as-sahabiyul jalil. Yang berhidupan kepada Nabi di rumah dia. Jadi beliau sebut anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 raka'atin 'inda zawali syamsi. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yudminu, melaksanakan secara lazim, mulazamah 4 raka'atin, 4 rakaat 'inda zawali syamsi, ketika mana zawali syams, gelincir matahari. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, innaka tudminu hadhihi al-4 raka'atin 'inda zawali syamsi. Sungguhnya engkau melazimi 4 rakaat ini ketika mana zawali syamsi, gelincir matahari, ketika mana itulah zuhur, sembahyang zuhur. Faqala, lalu Nabi berkata, inna abwabas sama'i tuftahu 'inda zawali syamsi. Pintu-pintu langit dibuka ketika mana tergelincir matahari, awal waktu zuhur. Fala turtaju hatta yusalla zuhur, dan maka tidak tertutup sehinggalah sembahyang zuhur itu disembahyangkan. Wa uhibbu an yus'ada li fi tilka sa'ah khair, maka aku suka bahawasanya yas'ada li ataupun yus'ada li, diangkat daripada aku ini pada waktu itu kebaikan. Aku suka dicatat masa itu, maknanya pintu terbuka, doa mustajab, dan ketika itu dituliskan perkara-perkara kebaikan tentang aku. Qultu, aku kata, afi kullihinna qira'ah, adakah pada setiap daripadanya qira'ah? Kenapa tu? Maksudnya adakah pada setiap daripada semayang tu ada bacaan Fatihah? Qala na'am, ya. Berarti ya. Qultu, aku berkata, hal fihinna taslimun fasil, adakah padanya salam yang memisahkan, yakni buat 2 salam, 4 rakaat 2 salam, 2. Nabi kata la, tidak. Maksudnya buat 4 rakaat sekaligus. Wa makna la turtaju la tughlaqu, maksud la turtaju tidak tertutup. Wa an Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Hani sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yaum fathi Makkah faghtasala. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada hari pembukaan kota Mekah, faghtasala. Lalu bermandi. Nabi bermandi. Fasabbaha, lalu Nabi sembahyang sunat. Sabbaha sini ai shalla 8 rakaat, sembahyang 8 rakaat. Dia ambil daripada ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kita sunat. Sunat. Kita masuk ke kota Mekah, mandi. Dan sembahyang duha 8 rakaat. Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattu akhaffa minha. Tidak pernah aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sesekali lebih ringan, lebih sekejap daripada sembahyang itu. Ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujud. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak adalah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyemput, maknanya Nabi memang meringankan sembahyang, tetapi Nabi menyempurnakan rukuk dan sujud. Gitu.
Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ringan semayang fi tamam, pada semayang tamam. Fi tamam ni bukan pada semayang tamam. Tapi pada nak menyempurnakan ruku-ruku. Jadi takut-takut orang faham Nabi meringan-ringankan semayang, Nabi mensekejapkan semayang. Lalu ketika mana jadi imam, lalu Nabi mengurangkan. Tak. Nabi sempurna semayang. Tapi dalam keadaan ringan. Wa an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'ala an-nas. Daripada Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ringan semayang dia. Paling sekejap semayang. Wa atwalan nasi salatan li nafsi. Dan orang yang paling panjang semayang kalau semayang dia seorang. Wa an Abdullah bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abdullah bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi baiti. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana solat, tentang solat pada rumahku. Was-salati fil masjid, dan juga semayang pada masjid. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Engkau telah melihat bahawasanya bagaimana dekatnya rumah aku dengan masjid. Fali an usalliya. Jika kamu nampak demikian itu, maka aku, maksud di sini, semayang aku di rumah aku bersama dengan dekatnya rumah aku ni dengan masjid, aku lebih suka semayang di dalam rumah aku lagi daripada masjid. Gitu. Illa an takuna salatan maktubah, kecuali semayang itu semayang yang wajib. Semayang wajib Nabi semayang di masjid. Tapi Nabi semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semayang sunat di rumah. Ai li tahsul al barakatu lil baiti wa ahli. Yakni untuk menghasilkan berkat kepada rumah dan ahlinya, ahli rumah tu. Dengan semayang sunat. Wa tanzil al malaikah, dan juga nak suruh turun malaikat. Nak suruh turun malaikat. Kerana malaikat suka mendengar Al-Quran. Wal yadhhaba anhu syaitan, dan juga untuk menghalau syaitan. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-salah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-salah. Apabila sangat-sangat sejuk, bakkara bis-salah, Nabi akan mengawalkan sembahyang. Yang ni sembahyang zuhur. Nabi akan sembahyang di awal waktu. Wa idza ishtadda al-harru abrada bis-salah. Apabila tersangat-sangat panas, abrada bis-salah, Nabi melewatkan sembahyang sikit sampai ke tempoh yang sejuk. Tetapi tidak sunat ibrad, tidak sunat kita nak tunggu sejuk ni pada sembahyang Jumaat. Tidak sunat pada sunat Jumaat. Baik. Jadi ada 6 syarat kita boleh melewat-lewatkan sembahyang zuhur, sembahyang Jumaat zuhur kerana panas. Syarat yang pertama, sembahyang tu sembahyang zuhur. Yang kedua, panas yang bersangatan. Yang ketiga, di negara yang panas. Dan yang keempat, bagi orang yang sembahyang Jumaat. Orang sembahyang Jumaat di masjid. Yang kelima, jamaah itu pula diadakan di tempat yang jauh. Jadi nak sapa tu, nak pergi dekat tu, masyaqqah. Ada susah yang menyebabkan hilang khusyuk. Ataupun, dan juga syarat yang terakhir, syarat yang ke-6, keadaannya berdiri, berjalan di bawah cahaya panas matahari. Kalau tempat tu jauh, tapi naik kereta, ada aircon, maka tak jadilah. Tak sunat ibrad.
Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu fil musallina illa kana aktsarahum salata. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu fil musallina illa kana aktsarahum salata. Wa la yakunu fil zakirin illa kana aktsaruhum dzikra. Tidak ada Nabi duduk di kalangan orang semayang kecuali Nabi lah jadi orang yang paling kuat semayang. Wala yakunu fi dzakirin, tidak ada Nabi ni duduk dalam kelompok orang yang berzikir semua sekali. Nescaya Nabi adalah orang yang paling kuat berzikir. La dengan illa dia jadi isbat. Maksudnya apa? Nabi orang yang paling banyak semayang. Nabi orang yang paling banyak zikir. Yang gitu je nak sebut. Tapi ni uslub bahasa Arab. Wa an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun. Daripada Huzaifah al-Yaman, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadinya wa fi riwayah hazanah, dalam satu riwayat hazanah, Nabi jadi sedih, amrun, dengan sebab satu perkara, solat ni apa? Semayang ke? Nabi akan semayang. Nabi akan semayang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lagi pula Nabi nak beramal dengan firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Dan minta tolonglah dengan Allah Ta'ala, minta tolonglah kamu, wahai orang Islam, dengan sabar dan solat. Ai idza nazala bihi hamun, yakni jika sekiranya Nabi terjadi perkara-perkara yang payah, perkara-perkara sulit, perkara sulit, wa asabahu ghamun, dan terjadi pada Nabi itu kesempitan, lalu Nabi akan semayang 2 rakaat. Jadi orang yang mana ada kusuk, dia balik dia ambil semayang, dia semayang dan dia berzikir, kerana Allah Ta'ala akan membantunya keluar daripada kemeluk itu dengan sebab zikir semayang yang dibuat, insya-Allah Ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan lam yartahil minhu hatta yusalli fihi rak'atan. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan, apabila Nabi singgah kepada satu tempat, lam yartahil minhu hatta yusalli fihi rak'atan. Nabi tidak bertolak sehinggalah Nabi semayang 2 rakaat. Bukan semayang fardu, tapi semayang sunat. Boleh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yaliyahu al-muhajirun wal ansar fi as-salati liyahfadhu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka an yaliyahu al-muhajirun wal ansar, bahawasanya duduk di tepinya orang muhajir, orang duduk di belakangnya orang muhajir dan orang ansar dalam semayang. Liyahfadhu anhu, untuk menjaganya, untuk Nabi menjaga mereka, untuk mereka menjaganya, anhu, untuk bukan menjaga ni, menghafal, mengingati daripada Nabi tentang kaifiat semayang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariqu musallahu siwaku wa mustuh. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Nabi memisahkan musalla, masa semayang dia, tempat semayang dia, dengan siwakuhu, tidak pernah siwaknya Nabi, dan juga sikat. Warawa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, dan Imam Muslim, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idzan sarafa min salati, apabila keluar daripada solatnya, istighfara, Nabi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Sumaqala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang maha selamat, yang maha suci daripada segala kekurangan dan keaiban. Wa minkas salam, dan daripada mulah keamanan. Wa tabarakta, maha agunglah engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan.
Al-faslu tsani fi sifati saumihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang kedua pada sifatnya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah pas sembahyang. Wa an Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala qala Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yasumu hatta naqul qad sama ay dawama as-sawma fala yuftir wa yuftiru hatta naqula qad aftara ay dawama al-iftara fala yasum. Daripada Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu taala katanya, aku tanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, kana yasumu, ada Nabi berpuasa hatta naqula, sehingga kami berkata qad sama, Nabi telah berpuasa ay dawama as-sawma, sentiasa mulazamah dengan puasa, fala yuftir, Nabi tak berbuka dah ni, Nabi tak berbuka dah. Wa yuftiru hatta naqul, dan Nabi berbuka sehingga kami kata qad aftara, ay dawamal iftara fala yasum, dan Nabi makan semua, Nabi tak puasa, sehingga kami kata Allah, Nabi ni semua dah makan ni, tak puasa-puasa. Gitu maksudnya Nabi kadang-kadang puasa panjang, kadang-kadang Nabi tak puasa panjang pula. Qalat, kata Aisyah, wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamila mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Kata Aisyah, tidak ada Nabi berpuasa sebulan penuh sejak daripada Nabi tiba di Madinah kecuali bulan puasa. Baik. Wa su'ila Anas radhiyallahu ta'ala anhu an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dan telah ditanya oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida an yuftira minhu. Ada Nabi puasa, Nabi berpuasa sebulan sehingga kami nampak, kami berpandangan bahawasanya Nabi tak berbuka sampai ke bila-bila. Wa yuftiru hatta nara alla nurida an yasuma minhu. Dan Nabi berbuka, Nabi tak berpuasa sehingga kami berpandangan Nabi tak berpuasa sampai bila-bila. Wa kunta la tasha'u antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyah. Dan engkau tidak akan kehendak bahawasanya melihatnya daripada semayang kecuali kamu akan tengok Nabi semayang. Maksudnya kalau kamu tak di zihin kamu ni, di akal kamu ni tak berniat untuk tengok Nabi semayang, maknanya tengok la illa. Maksudnya kalau kamu ni memang berkehendak nak tengok Nabi semayang, memang nampak Nabi semayang. Maksudnya macam-macam mana pun semayang, pada malam ni Nabi nampak semayang. Nabi SAW tidak susun waktu. Tidak tertib satu waktu yang khusus untuk Nabi semayang malam. Kadang-kadang Nabi semayang awal, kadang-kadang Nabi semayang lewat. Berdasarkan kepada keadaan Nabi. Wala na'iman illa ra'aitahu na'imah. Dan engkau juga tidak berkehendak nak tengoknya tidur kecuali nak kau tahu tengok dia tidur. Maknanya kadang-kadang tidur, kadang-kadang semayang. Maknanya tak boleh nak beza antara semayang dan tidur Nabi SAW. Boleh? Dan semayang dalam puasa Nabi ni pada cara yang i'tidal, yang sederhana. Tidak ada secara berlebihan dan tidak terlalu kurang. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Tidaklah aku melihat Nabi SAW puasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Wa an Aisyah, kita sambung semula pada esok hari insya-Allah taala. Saya akan cover balik kepada penganjur kalau ada waktu kosong esok, sebab di sebelah petang yang di Malang lah di Malaysia ada perlu pergi ke Azhar. Jadi saya cover balik lah ke pihak pengusang insya-Allah taala. Target tegak-tegak lah khatam, lama dah baca. 37 majlis dah. Memang payah. Kita pun baca ni, baca dengan Ustaz Nazrul pun 41 majlis. Itu pun ada tempat tu Nabi Ustaz baca je, baca tak syarah semua. Kita baca jemur syarah selesai pula. Nabi masa sikitlah. InsyaAllah kita habis.
Habis. Baik, ada soalan. Misalnya seseorang itu solat fardu, maka solat sunat qabliyah dan ba'diyah itu afdal solat di rumah ataupun di masjid. Ada yang mengatakan seeloknya di masjid dan ada juga yang mengatakan seeloknya di rumah. Baik. Di sisi mazhab Syafi'i kita, semayang sunat kita buat di rumah. Semayang sunat. Asalnya semayang sunat rawatib ke apa, asal itu sunat dibuat di rumah. Tetapi kalau kita sudah berada di masjid, kita tak perlulah. Kita tidak ada afdaliyat lagi untuk kembali ke rumah untuk semayang. Contohnya kita mari awal ke masjid sebelum daripada masuk waktu. Sebelum daripada masuk waktu. Maka kita semayang situ lah. Ada pembagi pihak imam, dia semayang di rumah, mari orang qomat. Dan selepas daripada itu pula, semayang di rumah. Hatta semayang sunat di hotel Madinah lebih afdal daripada semayang sunat di Masjid Madinah. Ni Ustaz Abu Samah sebut tadi. Syekh Abu Samah sebut diri saya. Tu. Kita nak kejar khatilat tu, biar kita tahu pokok syarat ni. Isi mazhab Syafi'i gitu. Qabliyah ba'diyah sunat di rumah lebih aula. Tapi kalau kita sudah ada di masjid, kita tahu dah kalau buat di rumah, pakar awak dah nampak PSP, nampak PS4, PS5, tak payah dah. Maka kita terus kepada semayang di masjid. Tak ada masalah. Wallahualam. Ada lagi soalan? Tak ada lah tu. Naik mega bawah dah. InsyaAllah ta'ala. Sambung balik pada masa akan datang. Biiznillah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bil taqwa. Wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah. Allahumma urzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yubalighuna hubbak. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال 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 سيدنا النبي يا جمال 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 سيدنا النبي يا جمال ولا ظل له بل كان نورا يا جمال تنال الشمس منه والبدورا يا جمال ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل